Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat mulia ini. Kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di atas muka buminya ini. Terus hidup di atas muka bumi Allah, satu nikmat. Tapi bukan sekadar nikmat dapat hidup ini, kita dapat terus menggunakan, menikmati segala nikmat Allah dalam bentuk duniawi. Bukan itu saja, tetapi dengan kita diberikan kehidupan lagi ini, nikmat terbesarnya kita dapat terus menambahkan amal bakti kita kepada Allah. Kita dapat terus menerus bertaubat kepada Allah di atas segala kesalahan yang lalu. Itu yang di awal-awal tadi itu, ya, saya bawakan sedikit nasyid untuk kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini sangat penting. Bertaubat daripada kesalahan itu sangat penting. Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kita bertaubat kepadanya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, ya, ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang berjaya. Jadi Allah Ta'ala memberikan isyarat dalam ayat ini, orang yang berjaya itu, arti berjaya dunia dan akhirat, ialah orang yang sering bertaubat kepada Allah. Taubat itu tidak akan datang kalau tidak daripada rasa penyesalan. Dan penyesalan itu tidak datang melainkan apabila dia teringat tentang bahawa dirinya berada di dalam keadaan yang sangat bahaya dengan sebab dosa yang dilakukan. Dia teringat dia minum arak. Allah, bahaya buat diri aku ni. Kalau mati sebelum bertaubat, kalau matilah, apa nak jawab depan Allah? Dia terasa diri dia dalam bahaya. Bila dia terasa diri dia dalam bahaya, bukan berada dalam bahagia, ketika itu datang rasa penyesalan.
Dia mula terfikir akibat daripada dia minum arak, dia lempang isteri dia akibat daripada minum arak, dia langgar orang akibat daripada minum arak, dia membazir duit dan sebagainya. Timbul rasa penyesalan, terkenang kepada perkara-perkara negatif yang dia alami hasil daripada minum arak. Timbul rasa penyesalan. Bila timbul rasa penyesalan itu, maka ketika itu datanglah keinginan untuk bertaubat. Dia merasakan dia tidak berada pada zon yang selamat. Ketika itu dia bertaubat, orang ini akan jadi orang yang berjaya. Sebab apa? Orang bertaubat selepas mengenangkan dosanya, selepas terasa ruginya dirinya, sudah pasti orang itu tidak akan mengulang lagi perbuatan yang lalu. Sudah pasti dia akan jadi orang berjaya. Sebab itu dalam ayat surah An-Nur, ya, Allah Ta'ala beritahu apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai semua orang-orang yang beriman, supaya kamu boleh jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertobatlah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadru'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahul Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya, maka Allah menerima taubatnya. Jadi Allah ni dia tidak akan terima taubat hambanya pada dua keadaan. Pertama, apabila matahari sudah terbit daripada barat, habislah. Bertobat pada Allah Ta'ala tak terima. Yang kedua, apabila nyawa sudah sampai ke gargarah dan nak meninggal sangat dah baru nak bertobat macam Fir'aun, itu pun Allah tidak akan menerima taubatnya. Maka rugilah. Rugilah orang ini. Ya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita menjadi orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah. Nak tanya, hari ini dah istighfar ke belum? Mana yang belum beristighfar lagi? Ya, jangan kita luput daripada beristighfar kepada Allah walaupun satu hari. Beristighfar kepada Allah. Dan yang sebaik-baik istighfar, kita mengamalkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbi, Tuhan aku. Khalaqtani, engkaulah yang telah menjadikan aku, engkaulah yang telah mencipta aku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wahai Tuhan aku, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku ini hamba engkau ya Allah. Aku ini hamba engkau yang sangat lemah. Ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini hamba engkau yang berjanji setia untuk memegang janjiku kepada engkau. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan yang aku lakukan sendiri. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui dalam keadaan aku ini banyak buat dosa pada engkau, engkau tetap banyak memberikan nikmat kepada aku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengaku di hadapanmu ya Allah bahwa aku banyak melakukan dosa kepadamu. Faghfirli, ampunkan dosa-dosa aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang sangat menerima taubat hambanya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkan dosa aku,
Sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan segala dosa melainkan Engkau jua ya Allah. Ini Sayyidul Istighfar. Amalkan pagi dan juga petang. Ya, Nabi SAW sebut mereka yang mengamalkan Sayyidul Istighfar ni di pagi hari, kalau dia meninggal pada hari tersebut sampai ke petang, ya, pagi sampai petang antara itu dia meninggal, orang ini Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada api neraka Allah. Begitu juga kalau dia menyebut daripada petang sampai ke pagi, dia sebut Sayyidul Istighfar, dia meninggal lagi tu, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah hafal lagi belum Sayyidul Istighfar tu? Lagi sekali kita ulang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang boleh memaafkan segala dosa dan kesalahan kita melainkan Engkau juga ya Allah. Jadi pohonkanlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ya, apabila kita buat dosa, dia buka pintu taubat. Jadi bila dia buka pintu taubat, kita pun bertaubat, kita terasa kita dapat hidup lagi, kita dapat teruskan hidup lagi. Kita belum lagi berada di penghujung kehidupan. Teruskan bertaubat, dan pintu taubat itu Allah buka kerana Allah nak zahirkan kepada kita semua betapa baiknya dia, betapa rahmatnya dia kepada kita. Maka sama-sama kita tenggelam di dalam rahmat Allah. Bertaubat sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita tidak dapat lari daripada melakukan dosa kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itulah muqaddimah kepada pengajian kita pada hari ini. Ini pengajian kita yang pertama. Ya, saya pun dalam pengajian ini nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam majlis ini, agak-agaknya apa subjek yang nak tuan-tuan pelajari. Apa subjek yang tuan-tuan nak pelajari dengan saya secara live pukul 10 pagi setiap hari di musim PKP ini. Kalau ada apa-apa cadangan, sila type. Saya lihat dekat skrin tu. Boleh kita sama-sama mempelajarinya. Tapi kalau tak ada cadangan, saya pun dah ada cadangan saya. Cuma nak tahu apa cadangan daripada anak-anak murid, apa subjek yang nak dipelajari. Kalau kitab hikam, kita belajar di surau. Kan, saya pendatang. Kitab sirah pun ada, saya mengajar di Sungai Pelek. Ni kalau live ini, apa subjek yang nak belajar. Kalau ada cadangan, silakan. Nak belajar hadis ke, ataupun nak belajar tafsir ke, ya, atau nak belajar ilmu fiqh ke, atau nak belajar lagi kitab tasawuf ke. Kalau ada cadangan, dipersilakan. Belum ada lagi cadangan. Ya. Baik. Kalau masih belum ada cadangan, apa kata Puan Aliza Ahmad kata nak belajar kitab tasawuf juga. Bagus tu. Puan Nur Hafizah Mukhtar baru sekadar menuntun, belum ada cadangan. Kalau tuan-tuan nak mempelajari kitab tasawuf ini, saya rasa saya ada di hadapan saya ni ada kitab ini. Ya. Kitab ini namanya karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf ini. Ya, dia mengajar kita ilmu tasawuf dalam
cara dan kaedah yang sangat baik. Ya. Tapi tak apa. Pada hari ini saya rasa saya nak mulakan pengajian kita dengan kita membaca hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Sebab kitab tu pun tuan-tuan tak ada lagi. Apa kata pada hari ini kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini satu kitab yang tuan-tuan telah pun tahu ya tentang kitab ini. Ya, pada hari ini insya-Allah saya nak memulakan membaca bab tentang keutamaan cinta kepada Allah dan dorongan untuk mencintainya. Mereka yang ada kitab Riyadhus Shalihin ini maka bolehlah buka. Pengajian sirah nanti saya akan sambung dekat Seri Bayu. Datanglah pengajian sirah saya dekat Seri Bayu. Tapi bila kita baca pelajaran hadis, insya-Allah saya akan sentuh di dalamnya sirah, saya akan sentuh di dalamnya tasawuf, saya akan sentuh di dalamnya tauhid, ada belaka bila kita belajar pengajian pengajian ini. Ya. Jadi pengajian kita ni sejam saja. Jadi bila dah cukup sejam, minta tuan-tuan beri isyarat. Sebab saya ni bila dah bercakap kadang-kadang terlupa. Jadi puan-puan pun ada tanggungjawab dekat rumah. Kita buat sejam setiap hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi Puan Liza sebagai admin utama tolong beri isyarat kepada saya supaya berhenti bila telah cukup 1 jam. Ya. Supaya kita semua tidak panjang sangat dan kita dapat belajar dan kita dapat tunaikan tanggungjawab kita di rumah, insya-Allah. Baik. Bab tentang keutamaan cinta kepada Allah dan dorongan untuk mencintainya. Ini hadis Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya ini. Ya. Ramai yang berminat nak belajar sirah ni. Tak apa. Puan, saya akan bawa juga sirah apabila kita mempelajari hadis ini. Sebab sirah Nabawi itu dia juga sebahagian daripada hadis. Ya, baik. Kita nak dengar ini hadis-hadis firman-firman Allah berkaitan dengan bagaimana Allah mengajar kita supaya kita ini menjadi orang yang mencintai Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini firman Allah dalam surah Fatah ayat yang ke-29. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan baginda. Asyidda'u 'alal kuffar, dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Dalam ayat ini Allah mengajar kita bahawa sifat Nabi kita dan sifat para sahabat yang mendampingi Nabi SAW, yang senantiasa mendapat tarbiyah dan tunjuk ajar daripada Nabi, sifat Nabi dan sifat para sahabatnya, kalau bersama dengan orang-orang Islam, mereka itu ruhama, mereka itu sentiasa berkasih sayang terhadap sesama Muslim. Nama Muslim, asalkan dia Muslim, sama ada dia Muslim Melayu, sama ada dia Muslim Afrika, sama ada dia Muslim Arab, yang penting kita telah disatukan di bawah satu akidah. La ilaha illallah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu semuanya bersaudara. Tak kira apa bangsanya, asalkan dia mukmin, dia Muslim, maka dia saudara kita. Maka bila dia saudara kita, apa sifat kita kepada mereka? Ruhama. Kita berkasih sayang dengan mereka. Berkasih sayang dengan mereka. Jangan ada pilih kasih, jangan ada pilih kulit, jangan ada pilih bangsa. Asalkan dia Muslim, maka dia kekasih kita, dia teman kita, dia kawan kita. Innamal mu'minuna ikhwah.
Dan sifat mereka juga terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka sangat keras. Arti sangat keras, mereka tidak bertolak ansur apabila orang-orang kafir ini memusuhi Islam, menyakiti orang Islam, cuba untuk memadamkan cahaya Islam, mereka tidak akan bertolak ansur. Tetapi kalau kufar itu, si kafir itu, ya, walaupun dia kafir, dia tidak menyakiti Islam, dia tidak menyakiti orang Islam, maka kita tidak boleh juga membenci dia. Ya, kita tidak boleh juga berkeras dengan dia. Yang disebutkan di sini, berkeras kepada orang kafir ini makna orang kafir yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Yang itu memang tidak ada toleransi dengan mereka. Adapun yang duduk di kampung kita itu, yang mereka tak adalah memusuhi Islam, ya, walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka tidak menampakkan permusuhan mereka kepada Islam, maka yang itu tak boleh kita berkeras kepada mereka, mengumpat mereka pun tak boleh. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, ya, kafir yang duduk di tempat kita, yang nak cari makan, yang berbuat baik dengan kita, barang siapa yang menyakiti mereka ini, maka mereka telah menyakiti aku, kata Nabi. Jadi ini sifat orang mukmin, berkasih sayang kepada sesama mukmin dan berkasih sayang sesama muslim. Tetapi apa asas kasih sayang itu? Asas kasih sayang itu bukan kerana benda. Asas kasih sayang itu bukan kerana dunia, tetapi kerana Allah. Kerana kita kasihkan Allah, maka kita kasihkan dia. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan kita supaya kasih kepada sesama mukmin. Oleh kerana kita kasihkan Allah, kita nak dengar cakap Allah, maka kita pun kasih sesama mukmin. Jadi kasih kita kepada sesama mukmin asasnya ialah kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni orang muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ayat ini menceritakan bagaimana sifat orang-orang Ansor yang duduk di Madinah. Mereka itu penduduk Madinah, menerima tetamu mereka, orang-orang muhajirin yang lari meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta benda mereka. Ada yang datang ke Madinah sehelai sepinggang, ada yang datang ke Madinah tak bawa apa-apa pun, tinggalkan anak isteri, tinggalkan mak bapak, datang ke Madinah. Ya, hidup mereka pasti susah. Tetapi orang-orang Ansor yang duduk di Madinah menerima kedatangan teman-teman seagama mereka ini dengan penuh kasih sayang. Ini direkodkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang duduk di kota Madinah yang beriman kepada Allah, mereka itu sangat sayang kepada orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Ini sifat orang beriman. Sifat mereka kasih kepada sesama muslim. Jangan ada walaupun sedikit rasa benci kita terhadap sesama muslim. Walaupun ada perbezaan pandangan, walaupun ada perbezaan pendekatan, itu lumrah biasa hidup sebab di atas dunia ini. Tetapi untuk membenci sesama muslim itu tidak mungkin boleh berlaku pada seorang muslim yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin boleh berlaku pada seorang muslim yang beriman kepada Allah membenci sesama muslim. Sebab apa? Sebab kalau kita sayangkan Allah, kita ikut cakap Allah. Allah beritahu kita, kita kena kasih kepada saudara kita se-Islam. Jadi kerana sayangkan Allah, kita kasih mereka. Jadi kalau kita tidak sayang sesama muslim, bermakna kita telah mengenepikan cakap Allah. Bila kita mengenepikan cakap Allah, di mana tanda kita sayangkan Allah? Ya, jadi cuba tanya diri kita, adakah kita sayangkan Allah? Sayangkan Allah, kita kena buktikan. Apa buktinya? Kita akan mengasihi sesama orang Islam. Mari kita dengar hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara. Kalau ada dalam hati kita, maka kita akan terasa kemanisan iman. Itu. Gula, kita akan terasa kemanisannya kalau deria rasa di lidah kita berfungsi. Baru kita akan terasa, oh manisnya gula ini. Iman, kalau kita nak rasa kemanisannya, maka kena ada 3 perkara dalam diri kita. Baru kita akan terasa manisnya iman itu. Ada 3 perkara ini kita akan dapat mengecapi tentang manisnya iman. 3 perkara ni tak ada, kita jangan dakwalah kita terasa iman tu manis. Jangan. Apa yang pertama? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jadi kalau kita dalam hati kita ada rasa mencintai Allah, ada rasa mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya, maka kita akan terasa kemanisan iman. Ya, kalau kita tengok tuan-tuan, dalam peperangan Uhud umpamanya, kan dalam peperangan Uhud orang Islam menerima kekalahan yang sangat sedih. Ramai orang Islam yang terkorban syahid. Jadi bila tentera Islam balik ke kampung, maka yang syahid itu telah terkorban. Saudara mara mereka menanti tengok kuda suami mereka balik kosong, tak ada penunggangnya, maka dia tahu suaminya telah syahid. Ya, ada di kalangan para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan ini, ya, dia tengok kuda adik dia kosong, kuda abang dia kosong. Maka orang kata, jangan bersedihlah wahai si perempuan. Dia kata, saya nak tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Mereka kata, Rasulullah selamat dan dia akan sampai ke Madinah. Dia tidak terbunuh. Maka, apa kata wanita tadi? Bila dia tahu Rasulullah SAW itu selamat, walaupun adik dan abangnya terkorban, cukuplah berita selamatnya Rasulullah itu menjadi penghibur kepada dirinya, walaupun adik dan abangnya terkorban. Lihat bagaimana sayangnya mereka kepada Nabi SAW. Jadi kalau dalam diri kita ada rasa sayang kepada Allah melebihi sayang kita kepada yang lain, maka kita akan rasa kemanisan iman. Antara duit dengan Allah, mana yang lebih sayang? Antara kereta dengan Allah, mana yang lebih sayang? Ya, kita tengah basuh kereta, tiba-tiba azan berkumandang. Sayang yang mana dah tu? Kita akan terasa manisnya iman bila kita tinggalkan kereta kita itu terus pergi semayang. Kita akan terasa ketika itu manisnya iman. Kita tengah cari rezeki, tengah berkobar-kobar mencari rezeki. Tiba-tiba terdengar azan zuhur berkumandang. Kita tinggalkan pencarian rezeki kita, kita pergi menghadap Allah. Maka kita telah mengutamakan Allah. Ketika itu kita akan terasa manisnya iman dalam hati kita. Jadi rahsianya, bila bertembung antara kerja duniawi dengan panggilan ilahi, dulukan panggilan ilahi, ketika itu kita akan terasa manisnya iman. Ya. Yang kedua, akan terasa manisnya iman dalam hati, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Dan mencintai seseorang hanya kerana Allah. Tadi mencintai Allah dan Rasul. Sekarang ini, bila dia mencintai seseorang hanya kerana Allah, kita akan terasa iman dalam hati kita. Kita mencintai seseorang bukan kerana duniawi, bukan kerana dia banyak duit. Tidak. Kita mencintai dia kerana Allah. Karena Allah mengajar aku untuk mencintai semua orang. Maka kita mencintai dia. Ketika itu kita akan terasa manisnya iman. Sebab apa? Kita sanggup mengenepikan hasrat duniawi kita dan kita dahulukan hasrat Allah. Maka di situ
iman akan terasa manis dalam hati kita. Ya. Dan yang ketiga, wa ayyakrahu ayya'udal fi kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga, akan terasanya iman bila enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Dia ni dulu orang jahat. Tiba-tiba Allah bagi hidayah pada dia, maka dia tinggalkan kejahatan dia. Dulu dia biasa mengumpat contohnya. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, dia berjaya meninggalkan sifat mengumpat itu. Tinggalkan setahun, 2 tahun, tiba-tiba ada peluang untuk mengumpat. Ada peluang untuk mengumpat. Dan ketika itu dia tahan diri dia, tak mau juga mengumpat. Seperti mana dia tahan diri dia daripada dicampakkan ke dalam api. Dia tahan. Dia ada peluang untuk mengumpat, tapi dia tahan, tak nak juga. Dia ada peluang lagi untuk mengumpat, dia tahan juga. Makin dia tahan untuk mengumpat, makin akan terasa manisnya iman dalam hati dia. Makin dia tahan diri dia, bermujahadah diri dia untuk tidak melakukan dosa, makin dia tahan, makin terasa manisnya iman. Makin dia tahan diri dia daripada melakukan dosa, makin dia akan terasa manisnya iman. Begitu. Kadang-kadang dalam hati kita ni ada juga nak buat dosa-dosa itu ini. Tapi kita tahan. Makin kita tahan, makin terasa manisnya iman. Tapi kalau kita ikutkan kata nafsu kita, kita ikutkan kata hati kita, ketika itu iman itu akan keluar daripada hati kita sepertinya keluarnya asap daripada daun-daun yang kita bakar. Asap bila keluar daripada daun yang kita bakar, dia akan keluar naik ke atas dan dia tidak akan kembali lagi. Maka rugilah bila kita mengikutkan kata hati dan kata rasa dan kata nafsu. Tahan, mujahadah. Nanti kita akan terasa manisnya iman. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita beberapa cara untuk kita merasai kemanisan iman itu. Manisnya gula kita tahu dapat dirasai bila deria rasa di lidah kita itu berfungsi. Kita akan terasa. Tapi manisnya iman itu bagaimana nak kita rasai? Buat 3 perkara tadi. Bermujahadah daripada melakukan dosa. Makin ditekan, makin diajak, makin digoda, makin kita tahan, makin kita tahan. Ketika itu kita terasa manisnya iman. Cintailah sesama Muslim kerana Allah. Kerana Allah. Bencinya kita dekat dia, ya Allah. Inilah orang yang dulu pernah mengata kita, pernah itu, tetapi kita tetap sayang kepada dia. Orang kata bodoh engkau tu. Kita kata, biarlah engkau kata bodoh. Tetapi kerana Allah mengajar aku untuk kasih kepada sekalian Muslim, aku kasih kepada dia. Ketika itu akan terasa manisnya iman di hati kita. Bila iman terasa manis di hati kita, maka dia akan keluar melalui wajah kita. Maka wajah kita akan berseri, wajah kita akan jadi tenang. Orang tengok pun tenang. Sebab apa? Rupanya dadanya, hatinya sudah diselaputi iman yang cukup kuat. Alhamdulillah. Kita ada 19 orang mengikuti kuliah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada barakahnya kuliah kita pada pagi ini. Kalau dah cukup masa, Puan Liza sejam beritahu. Sebab puan-puan ini, mereka ni ada tanggungjawab di rumah ni. Ni berhenti sekejap. Tengok video ni dengan suami. Baik. Kita tengok hadis yang kedua. Kita tengok hadis yang kedua tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk kita mengasihi sesama Muslim, mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malakan wa dzakara al hadis ila qaulihi innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahawanya ada seseorang yang berkunjung ke tempat saudaranya yang berada di lain desa.
Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghadangnya. Sesungguhnya bila ditanya, kamu siapa? Aku malaikat. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Hadis ini panjang, tapi dalam teks ini dibawanya sedikit saya terangkan. Bagaimana seorang lelaki, ya, dia ni meninggalkan kampung dia, lalu memulakan perjalanan dia yang agak jauh. Ke mana? Dia nak pergi ziarah teman dia, nak pergi ziarah saudara dia. Jauh lah. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat ni untuk ikut dia ni. Ikut. Mana dia pergi? Sampai ke satu tempat, malaikat ini menzahirkan dirinya, menghadang dia, lalu bertanya, wahai orang yang bermusafir, kamu nak pergi mana? Ya, saya nak pergi ke sini. Mengapa? Kerana nak menziarahi teman saya. Mengapa nak ziarah? Adakah kerana sebab-sebab duniawi? Tidak, kerana saya kasihkan Allah. Lalu malaikat itu kata, saya nak sampaikan satu pesanan daripada Allah. Oleh kerana awak menziarahi teman awak kerana kasihkan Allah, kerana kasihkan dia, bukan kerana masalah duniawi, ya, maka pada ketika itu Allah, aku nak beritahu engkau bahawa Allah telah mengasihi engkau. Jadi bayangkan, kita nak ziarah kawan kita hari ni, kita duduk di Sungai Pelik nak ziarah kawan kita di Johor Bahru. Rugi ke? Ikut kata syaitan memang rugi. Minyak lagi, tol lagi, itu lagi. Yang anak-anak singgah kat Petronas, segala jajan diambilnya. Allah banyaknya belanja. Itu. Tetapi bila kita kenangkan hadis ini, perjalanan kita nak ziarah kawan kita kerana Allah, kerana kasihkan dia kerana Allah, malaikat ikut kereta kita. Lalu orang ini, malaikat kata, aku nak beritahu kepada engkau satu perkara. Apa dia? Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Jadi kalau kita buat begitu, itu tanda Allah telah kasih kepada kita. Jadi alhamdulillah, masa dah cukup. Ya, kita tak boleh panjang-panjang. 1 jam cukup. Maka ada 3-4 hadis yang sempat kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada kita dan dapat kita amalkan. InsyaAllah esok sebelum saya ke udara, saya akan naikkan dulu hadis-hadis ini di dalam WhatsApp, WhatsApp saya kepada Puan Liza. Puan Liza minta hantarkan WhatsApp ini kepada grup supaya hadis yang kita baca dapat dibaca sekali, teksnya. Jadi baru kita akan lebih menghayati, kita akan lebih memahaminya insyaAllah. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa kita jumpa esok pukul 10 pagi. Ikhlaskan hati kita mengikuti pengajian ini. InsyaAllah kita akan terasa kemanisannya insyaAllah. Sekian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.